Baik, insya-Allah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama bersiaran, dan alhamdulillah kita berdoa supaya siaran ini tidak akan ada gangguan-gangguan ataupun ada apa-apa yang kita katakan sebagai perkara yang menghalang. InsyaAllah memintakan Allah mudahkan. Dan kemudian marilah sama-sama kita saya ingin minta maaf jugalah sebab terpaksa tangguh perbincangan ni, sehingga pada hari ini mungkin sepatutnya minggu lepas tak dapat dilakukan. Saya cuba buat juga sebenarnya, tapi Allah tak izin. Terpaksa pergi ke sana sinilah, ada pergi ke Melaka, ada pergi ke tempat di Shah Alam dan sebagainya, dan akhirnya tak sempat nak buat lah. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan sambung perbincangan kita. Saya ingin memulakan sama-sama kita sama-sama mengucap dua kalimah syahadah. Kita mentajdidkan iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung tajuk kita yang berkenaan dengan demokrasi dan juga siasah ataupun politik kebangkitan umat. Jadi insya-Allah kita akan melihat dan meneliti beberapa perkara yang mungkin sebahagian kita sebagai ulangan dan sebahagian kita mungkin sebagai satu yang baru, terutamanya keadaan umat hari ini yang kita berada dalam keadaan mulkan Jabariyah, kita berada dalam keadaan pemerintahan yang di bawah diktatorship kata Rasulullah SAW. Dan di fasa ini kita berada dalam satu fasa di mana umat Islam dikuasai, dikontrol, dan hampir 99.9% sistem kehidupan mereka. Dan inilah yang kita gambarkan sebagai perkara yang penting untuk kita memahami fiqh haraki. Fiqh haraki ini bagaimana fiqh kefahaman untuk bergerak, terutamanya dalam siasah kebangkitan. Baik, berkenaan dengan demokrasi dan juga siasah Islam, politik Islam, dia satu yang berbeza. Demokrasi ini tidak pernah Nabi sebut perkataan demokrasi ini. Dan demos dan kratos, ini pemerintahan rakyat. Cara ringkasnya daripada Yunani. Jadi demokrasi ini satu sistem yang telah diasaskan di Yunani. Dan kemudian selepas itu sistem ini telah dikembangkan dan kemudian telah dibangkitkan semula zaman Renaissance dulu, iaitu ketika golongan elit, golongan kepimpinan dunia mahu menjadikan
satu sistem yang berlawanan dengan agama ketika itu ialah gereja. Jadi sistem demokrasi ni asasnya ialah untuk melawan agama, itu asasnya. Jadi sebab itu kita hari ini mungkin kita rasa demokrasi ni yang terbaik, demokrasi dalam Islam, demokrasi ni syurah dalam Islam lah, mesyuarat lah demokrasi ni untuk kita kena berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan demokrasi supaya kita dapat kebangkitan Islam sebagainya. Maka itu hanya merupakan momokkan mereka yang berada dalam sistem yang merasakan bahawa kan kepahaman sistem demokrasi ini ialah sistem yang satu-satunya sistem. Jadi salah faham. Kita tak nak tuduh siapa-siapa. Tapi nak sebut kat sini secara prinsipnya kita kena faham prinsip sebelum kita sebut ancaman yang ada sekarang. Saya nak sebut ancaman malam ni. Dan kemudian sebelum kita sebut tentang analisa politik yang ada di negara kita, juga di negara lain, Indonesia, Thailand, lebih kurang. Dan yang pertama sekali, prinsipnya kita hanya menerima Islam sebagai ad-din. Yang ad-din maknanya seluruh hidup kita ni mestilah Islam. Sistemnya tu tak boleh campur-campur. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang hak dan batil. Kemudian Allah gambarkan, jangan kamu ambil Islam, beriman sebahagian, tinggal sebahagian. Afatuk minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Kamu ambil sebahagian kitab, tinggal sebahagian kitab. Tak boleh, kita ambil semua sekali. Jadi prinsipnya yang pertama sekali, ini merupakan akidah kita, iaitu bahawa hanya sistem yang kita boleh terima, kita boleh yakin, yang kita boleh benar-benar berpegang dengannya, yakin dengannya, bergantung harapnya padanya, ialah sistem yang Allah turunkan. Apa dia? Al-Islam. Allah gambarkan inna dina indallah al-Islam. Islam ini adalah satu-satunya agama yang Allah terima, hak lain tak terima. Cara sistem lain Allah tak terima. Ini jelas dalam Quran. Betul juga Allah gambarkan dalam Quran bagaimana kalau kita ambil yang lain pun Allah tak terima. Wa may yabtaghi ghairal Islam madinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa-siapa yang mengambil daripada hidupnya itu sesuatu yang ghairal Islam, bukan daripada Islam, bukan daripada Quran, bukan daripada sunnah, maka Allah tidak akan terima selama-lamanya. Falan yuqbala min. Allah tak akan terima selama-lamanya, dan akhirat nanti dia akan menjadi orang yang rugi. Jadi maknanya prinsipnya Islam. Tak boleh hak lain. Ghairal Islam tak boleh. Jadi kalau demokrasi ini adalah merupakan ghairal Islam, maka kita tak boleh ambil dia sebagai prinsip kita, akidah kita, tak boleh. Jadi kalau kita terlibat mengundi boleh tak? Itu cerita lain. Terlibat mengundi itu cerita lain. Tapi adakah kita boleh yakin demokrasi boleh menegakkan Islam? Tak boleh, tak boleh yakin. Sebab itu sistem manusia. Sistem manusia. Yang kita sebut tadi, dijadikan demokrasi itu untuk melawan agama. Ini merupakan perkara yang jelas. Jadi demokrasi macam mana sebagainya, detail ke sebagainya, itu kita dah tahulah. Yang masuk demokrasi itu ialah demos kratos pemerintahan rakyat. Tentu. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi dan tidak lebih tinggi daripadanya. Kita tak boleh nak letakkan sesuatu yang lebih tinggi daripada Islam. Ini prinsip. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini, perkara asas kita mesti yakin bahawa hanya Islam sahaja. Hanya Islam sahaja. Sebab tu kalau kita nak menegakkan Islam dengan apa sahaja, itu dipanggil strategi saja. Itu bukan dipanggil uslubnya, bukan jalan yang Rasulullah tunjuk. Rasulullah tak tunjuk jalan macam ini, tapi banyak wakat, realiti yang ada pada hari ini memaksa kita supaya bersama-sama dengan apa yang ada. Itu cerita lain. Baik. Jadi asasnya mestilah itu. Sebab itulah Allah firman dalam Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an ya'budallah wajtanibut taghut ila akhirih. Jadi Allah gambarkan dalam Quran, sungguh-sungguh kami mengutus rasul, tiap-tiap umat menyeru apa? An ya'budallah, sembahlah Allah. Wajtanibut taghut, kamu tinggalkan taghut. Taghutnya apa? Berasal daripada perkataan tughyan. Ini melampaui batasan syarak. Bila melampaui batasan syarak, maka itu taghut. Itu namanya taghut. Tak kira lah apa benda pun. Kita makan melampaui batasan syarak, kita makan makanan yang memabukkan, minum minuman yang memabukkan, makan makanan yang menghayalkan, ambil dadah. Apa hukumnya? Ambil dadah yang sampai peringkat kita memabukkan, ambil dadah sikit untuk tujuan rawatan dan perubatan tu mungkin diizinkan, tapi nak ambil dadah untuk tujuan memabukkan haram, tak boleh. Itu namanya taghut, dan melampaui batas dalam baris syariat. Itu secara umumnya macam itu. Jadi sebab itulah Allah gambarkan, Allah perintah kita sembah Allah, wajtanibut taghut, jauhkan lagi daripada taghut, tughyan, perkara-perkara yang melampaui batas. Melampaui batas maknanya batas apa? Batas syarak.
Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita lihat di sini Allah SWT telah menggambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita ada ikatan. Kita ada ikatan. Ikatan yang paling besar sekali yang telah runtuh. Yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan apa? Ikatan al-hukmu an siyasah. Politik, pemerintahan. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Rasulullah? La tunqadanna urral Islam urwatan. Fa kullama taqadat urwatun tashabbasas nas billati taliha wa awwaluhun naqadal hukmu wa akhiruhun as-salah. Jadi Allah gambarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya, bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini kita dah baca banyak kali. Ikatan yang mengikat kita, simpulan yang mengikat kita, yang meneguhkan kita ini kepada Islam itu akan dirungkai satu-satu. Dan yang paling apabila dirungkai, maka akan berteraburanlah, berseleraklah penganut Islam tadi. Kalau simpulan tu habis, berterabur. Simpulan habis, berterabur kan. Yang paling awal sekali habis ialah al-hukmu, iaitu pemerintahan. Yang pertama sekali, paling awal sekali. Al-hukmu ni maknanya apa? Itulah sistem siasat Islam. Siasat Islam dah habis dah, jatuh. Jadi berteraburlah hari ni. Orang cakap hari ni kita tak ada dah siasat Islam, dah tak ada dah mulkan outdoor, pemerintah yang mengambil Quran dan Sunnah tak ada dah. Maka kita kena cari sistem lain. Apa yang ada hari ni? Lahir-lahir kita kat dunia ni yang ada sistem demokrasi. Yang lahir-lahir je. Ayah kita, mak kita, atuk kita, nenek kita semua tanya, inilah dia cara yang terbaik. Kita kena bina pemerintahan yang berdasarkan kepada rakyat. Jadi dari sudut itu maka ada fiqahnya. Ada sebut kat sini, asas sistemnya itu adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ini prinsip. Ini prinsip. Jadi berserak-berserak akhirnya berterabur. Maka yang pertama sekali ke pemerintahan, yang akhir sekali ialah sistem solat yang last sekali. Jadi siapa yang tak boleh jaga solat tu, maknanya habislah ikatan Islam kat dia. Ini bahaya ni, bahaya. Jadi sebab itulah Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang ikatan tadi. Maka tidak ada ikatan-ikatan yang paling agung, termasuklah ikatan pemerintahan, ikatan dari sudut dakwah, ikatan dari sudut tarbiyah, ikatan dari sudut hijrah, ikatan apa pun yang ada di dalam kehidupan Islam itu, rukun-rukunnya, solat, puasa, haji dan sebagainya. Semua ikatan itu tidak akan dapat kita pegang, melainkan mestilah bagaimana digambarkan oleh Allah tadi, ani'budullah, kamu beribadah kepada Allah, kamu sembah Allah. Wajtanibut taghut, dan kamu tinggalkan taghut. Jadi dua benda ni kena buat serentak. Dia bukan kita kata saya nak jadi hamba Allah, saya beriman pada Allah, tapi pada masa yang sama saya mengambil juga taghut. Kita mengambil juga syaitan, mengambil juga musyrikin sebagai sesuatu yang kita rujuk, yang kita pegang. Tak boleh, dia kena dua-dua. Sebab Rasul ajak dua benda ni. Sembah Allah, tinggalkan syaitan. Sembah Allah, tinggalkan taghut. Ini adalah perkara yang ada dalam Quran. Bukan saya kata saja-saja dah, dalam Quran. Dan sebab itulah kita tidak akan selamat daripada murka Allah, tidak akan selamat daripada neraka Allah, sekiranya kita tidak kufur kepada taghut, sekiranya kita tidak menolak syaitan. Inilah ikatan yang Allah jamin. Tolak syaitan dan kita ambil Allah. Inilah baru dipanggil sebagai orang yang mentauhidkan Allah. Sebab itulah rukun syahadah itu ada 4. Rukun syahadah ada 4. Kita mengucap di kalimat syahadah ni ada 4 hukum. 4 rukun yang digambarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama lain kita tak tahulah. Ahli sunnah wal jamaah ada 4 rukun. Yang pertama sekali kita mentauhidkan zat Allah. Kedua kita mentauhidkan sifat Allah. Yang ketiga kita mentauhidkan af'al Allah. Yang keempat, kita mentauhidkan sistem ataupun kita kata risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 4 rukun. Salah satu daripada yang tak ada, maka kita syirik kepada Allah yang boleh membawa kepada murtad. Ini kita nak kena tengok. Jadi seperti yang keempat ni adalah sudut sistem kehidupan. Ini adalah prinsip. Ini adalah prinsip. Jadi maknanya kita tak boleh sebut tentang yang ini. Saya ulang balik supaya kita faham.
Saya dah cakap dah sebelum ni. Saya ulang sikit lagi lah supaya kita faham. Dan sebab itulah digambarkan sini, Allah gambarkan Quran surah Az-Zumar ayat 17 contohnya, wallazi najtanabut taghut. Wallazi najtanabut taghut an ya'buduha wa anabu ilallah lahum. Al-busyra fabashshir bibad. Allah gambarkan Al-Quran. Dan orang-orang yang menjauhkan dirinya daripada menyembah, memuji, memuja, beribadah kepada taghut, dan kemudian kembali balik, wa anabu ilallah, inabah, kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serah segala-galanya secara bulat, ambil Islam sahaja, maka berikanlah kabar gembira. Jadi Allah gambarkan, kalau kita membuang syirik dalam hidup kita, membuang syirik tadi, maka maknanya Allah SWT memberikan, itulah kabar gembira. Itulah kabar gembira. Kalau kita masih lagi mengambil syirik, masih lagi tidak kembali kepada Allah sepenuhnya, masih lagi mengambil taghut dalam hidup kita, maka pada masa itu kita akan diberikan sesuatu yang Allah tak suka lah, yang Allah tak suka. Maka oleh itu secara umumnya lah kita sebut sini, segala perkara yang berkaitan dengan taghut, maka kita kena jauhkan. Apa lagi beribadah, kena jauh. Maknanya dalam hati kita, prinsip kita kena benci. Hati kita kena tak mau. Ini bukan sistem aku, ini bukan sistem Islam, ini sistem taghut. Jadi kita kena ada hati. Yang ini nombor satu, ini prinsip. Saya sebut prinsip dulu. Sekali lagi saya sebut, mengundi tak mengundi, itu cerita lain, fiqh lain. Ini sebut prinsip dulu. Prinsip mesti betul-betul faham, tegas perkara ini. Dan mana perkara inilah yang kita gambarkan sebagaimana kalau ada pun orang kata demokrasi inilah Islam, demokrasi, demos kratos tu, pemerintahan rakyat tu Islam, maka orang tu tak kenal Islam. Kalau dia cakap dalam rangka nak memprotek sistem demokrasi, lagilah. Sebab bukan saya yang kata, Allah sebut dalam Quran begitu kan. Kerana ulama-ulama kita pun ramai hurai begitu. Memang begitu huraiannya. Cuma kadang-kadang disilentkan, dia tak cakap. Tapi dia sebut. Kan? Disebut. Jadi yang dihuraikan dari ulama-ulama, boleh mengundi, tak boleh mengundi, itu dari sudut fiqahnya itu nanti kita akan tengok. Jadi kita sebut dah sebenarnya sebelum ni. Sebab itulah sekiranya ada orang-orang alim, imam-imam yang menyatakan bahawa sesuatu itu Islam, sedangkan sesuatu itu syirik kepada Allah, maka kita seolah-olah akan menyembah dia bila kita ikut cakap dia. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ini Allah gambarkan surah At-Taubah ayat 31. Mereka orang Nasara ni, ceritanya ni, menjadikan orang alim, ulama dia dan rahib-rahibnya, pendeta-pendetanya, orang yang jadi imam, yang jadi pemimpinnya itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Maka sahabat-sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah, mereka ni tak jadikan sebagai Tuhan, tak sembah, tak rokok dan sujud. Tapi cukuplah apa Allah firman apa, wa in a'tumuha wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Wa in ata'tumuhum, dan sekiranya bila kamu taat kepada mereka, walaupun yang diajak tu benda yang musyrik, yang syirik, yang bawa kepada kekufuran, kamu taat pada dia, samalah macam mana kamu sembah dia. Itu kamu orang-orang yang mensyirikkan Allah. Innakum la musyrikun. Ini surah Al-An'am ayat 121. Maknanya kalau kita ikut al-alim, orang alim, rahib-rahib, pendeta-pendeta, imam-imam, umara, pemimpin, yang mengajak kita beriman dengan kafir, beriman dengan murtad, beriman dengan perkara yang mensyirikkan Allah, itulah betul dia kata, maka sebenarnya kita mensyirikkan Allah. Walaupun nampak macam baik dan betul, tapi macam baik betul bukan betul kan. Baik, jadi ini agak sensitif, tapi tak sebut. Saya kena sebut juga sebab ini adalah merupakan prinsip akidah umat Islam. Kalau tidak, kita tidak akan dapat benar-benar memahami siasah kebangkitan umat akhir zaman. Tak akan dapat. Kalau kita tak faham yang ini, tak nampak.
kita akan bergantung, kita akan berharap. Dan akhirnya kita akan menjadi mereka yang berpegang dengan tali tauhid, bukan tali Allah. Bukan tali Allah, kita berpegang dengan tali tauhid. Apabila berpegang dengan tali tauhid, maka pada masa itu siapa lagi yang akan membantu kita? Ya, sebab itulah tuan-tuan dan puan pada malam ni, sebelum ni tak masuk tajuk ini. Sebelum kita bincang tajuk ancaman-ancaman ni, kita nak rasakan bahawa kita sebenarnya memerlukan politik Islam yang hakiki. Politik Islam yang sahih, yang benar, yang sebenar. Bukan kita cedok daripada akal manusia. Bukan kita pinjam daripada barat. Bukan kita ikut sistem-sistem yang jahiliyah create, Dajjal create, Iblis create, itu memisahkan antara agama dan kehidupan. Apa dia agama dan kehidupan tadi? Saya ni politik Islam, saya ni parti Islam. Macam mana agama terpisah dengan ni? Apabila kita merasakan rakyatlah yang boleh memberi hukum, apabila kita merasakan manusia yang boleh mengatasi Quran, mengatasi sunnah, maka itu syirik. Ini simple. Habis saya tak boleh terlibat ke dengan saya tak kata tak boleh terlibat. Saya tak kata tak boleh terlibat. Saya berkata hukum dari sudut demokrasi itu sendiri. Sebab tu kita panggil demon crazy. Bukan demokrasi, demon crazy. Demon ni apa? Asal usulnya daripada syaitan. Crazy ni yang gila, yang menggilakan kita. Kita pertahan sampai mati, kita mempertahankan. Malahan ada pula orang alim kata ini adalah satu sistem yang telah diperjuangkan dengan titisan darah orang Islam. Ada pula kata macam itu. Untuk menegakkan sistem pemerintahan rakyat? Bukan, pemerintahan Al-Quran. Adakah pemerintahan Al-Quran maknanya rakyat tak boleh berfikir, rakyat tak boleh memilih? Bukan. Bukan macam tu. Tapi maknanya Al-Quran paling atas. Sunnah ini, kalau kita faham siasah yang begini, baru siasah itu akan membawa kepada kebangkitan Islam. Kalau tidak, siasah kita hanya bermain-main. Kita bukan menegakkan siasah, bukan menegakkan siasah, membangunkan siasah, membina siasah Islam yang sebenar. Kita hanya bermain-main dengan siasah. Ini Islam lah, ini Islam. Sampai kita kata siapa yang begini-begini masuk neraka, siapa yang terbegini-begini masuk syurga. Kita boleh keluar fatwa pula begitu. Padahal ni hukum-hukum ijtihad. Bahagian fiqah boleh mengundi tak mengundi itu lain, itu ijtihad. Itu ijtihad siasi. Itu bukan asas prinsip Islam. Jadi sebab tu banyak hujah-hujah sebenarnya ada, tapi saya tak nak masuk banyak sangat, nanti kan jadi keliru. Jadi inilah antara perkara yang prinsipnya begitu. Jadi penglibatan kita dengan demokrasi bukanlah kita mendokong demokrasi. Ini kita faham. Bukan kita hati kita, prinsip kita, akidah kita bukan mendokong demokrasi. Bukan. Kalau kita mendokong demokrasi, itu menjadi akidah yang boleh melantangkan syirik dan boleh membawa kufur. Ya'zubillah min zalik. Ini satu perkara yang kita kena faham. Kita bukan berada dalam negara Islam, bukan berada dalam negara orang-orang Islam pun. Jadi sebab apa? Sebab mulkan Jabariyah yang Nabi gambarkan dalam fasa keempat. Dalam hadis yang disebut oleh Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, di mana akan berlaku satu masa ke sistem pemerintahan itu adalah mulkan Jabariyan. Itu pemerintahan diktator, dipaksa kita. Dan di sinilah Nabi SAW menggambarkan kepada kita, siapa-siapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk daripada kalangan mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam hadis yang lain, bukan daripada kalangan kami orang yang meniru golongan yang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kita lihat daripada hadis-hadis ini jelas Nabi tak, hati kita, fikiran kita tak boleh tiru. Yang syirik ni tak boleh tiru. Jadi bagaimana yang digambarkan dalam keadaan demikian, walaupun demikian, apabila kita berhadapan dengan masyarakat yang ada pada hari ini, berhadapan dengan kepelbagaian manusia yang ada hari ini, Allah gambarkan dalam Al-Quran apa dia? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarawhum wa tuqsitu
ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahu. Ini surah Mumtahanah ayat 8. Apa Allah kata? Ini kena tengok. Walaupun kita kata itu prinsip jelas. Prinsip jelas. Bila kita meletakkan rakyat di atas Quran, parlimen di atas Quran, maka itu syirik. Prinsip jelas. Prinsip jelas. Ini kita kena faham. Hati kita kena faham macam itu. Bahawa ini bukan Islam. Tapi kita pinjam daripada Barat. Kita cedok daripada manusia. Malah kita ambil daripada Freemason dan Illuminati yang ada. Ini semua. Nanti saya akan tunjuk ni. Sekejap lagi. Ancamannya. Jadi, tapi bila kita berhadapan dengan suasana yang ada pada hari ini, maka Allah bagi panduan pada kita. Apa panduannya? Panduannya, la yanhakumullah. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang-orang ataupun berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu. Lam yuqatilukum fid din, yang tidak memerangi agama kamu. Jadi orang yang tak perangi agama kita, Allah bagi kita boleh buat baik dengan dia, boleh berlaku adil. Dan juga walam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengeluarkan kamu, tidak menghalau kamu daripada musuh kita lah, menghalau daripada tempat kita, tanah kita, halaman kampung kita tu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tapi kita kena berlaku adil pada mereka. Maknanya kita bukan hanya kata kita ni boleh buat baik, tapi kena berlaku adil. Adil maknanya kena seimbang. Seimbang dengan Islam, seimbang dengan fiqh, seimbang dengan kefahaman kita tentang sistem tadi. Kena seimbang. Jangan kita buat baik membabi buta. Contoh je mengucap kalimah tahniah, ataupun kita mengiktiraf hari raya orang bukan Islam. Boleh tak mengiktiraf hari raya orang Islam? Boleh tak kita iktiraf Deepavali sebagai satu hari raya? Kita terima hari raya tu dari sudut akidahnya? Boleh tak? Mana boleh? Tak boleh. Ijma' ulama, ijma' bukan jumhur, ijma'. Tak boleh kita mengiktikadkan bahawa itu hari raya yang bagus, yang baik sebagainya. Tak boleh. Kalau dia berkaitan dengan agama, syiar agama lain, tak boleh. Ini ijma' ulama. Ijma' ni maknanya semua ulama macam tu. Tapi nak ucap kalimah selamat hari Deepavali ke apa, boleh tak ucap kalimah tu? Ada beza pandangan. Ada beza pandangan. Sebahagian besar ulama kata tak boleh. Sebab dia syiar agama yang mensyirikkan Allah. Sebagian ulama kata boleh. Boleh pun ada sebabnya. Apa sebabnya yang boleh ni? Sebabnya yang boleh ni sebab sekadar nak menyatakan persahabatan, kebaikan dengan dia je. Sebagai kita nak bina hubungan dengan dia je. Bukan kita iktiraf agama dia, bukan iktiraf perayaan tu, sekadar ucap. Nak kata semoga hari ni baik, selamat apa ni, semoga hari ni lebih baik ke macam tu, lebih kurang macam itulah. Maknanya sekadar nak jaga kebaikan supaya kita boleh dakwah kat dia. Jadi dia punya ijtihad tu, itu ijtihad ulama. Jadi maknanya jadi dari sudut hukum menyambut hari ataupun agama lain, syiar, ijma' kita tak boleh. Ijma' kita tak boleh. Tapi untuk ucap tu ada perbezaan pandangan. Jadi sama juga dengan ni. Sebab apa? Dalam ayat ni Allah memberikan satu panduan kepada kita. Allah tak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil. Berbuat baik dan berlaku adil. Berbuat baik ni maknanya kita buat baik. Berlaku adil ni kita pastikan yang kita buat itu tidak melampaui batas-batas akidah. Tidak melampaui batas akidah, itu berlaku adil. Tidak melampaui batas Al-Quran, syariat Allah, itu berlaku adil. Tidak melampaui batas, itu berlaku adil. Jadi Allah tak larang. Kalau dia bukan musuh, dia bukan musuh Islam, dia bukan buat jahat kat kamu, rampas tanah kamu, halau kamu daripada rumah, kan, rampas harta kamu ke, contohnya, maka yang itu Allah kata boleh buat baik dan boleh buat baik dan boleh berlaku adil pada mereka. Tetapi Allah melarang apa? Ayat seterusnya. Surah Mumtahanah itu ayat 9. Allah melarang apa? Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum
fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallahum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Tapi apa Allah larang apa? Boleh buat baik, boleh berlaku adil dengan orang yang tidak berperang dengan kita, orang yang tidak menghalau kita daripada tanah air kita. Orang buat baik, kita buat baik. Islam mengajar kita buat baik. Bersama-sama itu yang ada perbezaan pandangan dari sudut fatwa nak melibatkan diri dalam apa yang ada tu. Sebab dia ada ayat ni. Kemudian Allah beritahu pula, tetapi sesungguhnya Allah hanyalah melarang kamu. Allah tak bagi kamu untuk menjadikan teman rapat. Jangan jadikan teman rapat orang-orang yang memerangi kamu kerana agama kamu. Jadi Allah larang kita jadi best friend, jadi partner, tak boleh. Orang yang memerangi kita, tak boleh. Dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman, orang yang akan menghalau kamu, merampas tanah kamu, merampas rumah kamu, serta membantu orang lain untuk mengusir kamu, nak jatuhkan kita. Dan ingatlah, sesungguhnya siapa yang menjadikan mereka musuh sebagai teman rapat, kawan baik mereka, maka mereka telah orang yang zalim. Jadi sebab itu dalam hal ini, walaupun Allah izin kita untuk sama-sama melibatkan diri dengan perkara-perkara yang kita gambarkan sebagai tak betul tu, seperti perayaan-perayaan ataupun seperti sistem-sistem yang jahiliah tadi, tapi walaupun Allah bagi ada ruang untuk kita berinteraksi dengan perkara tersebut, tapi Allah larang kita bersama-sama, apa lagi jadi kawan baik kepada mereka yang bermusuh dengan Islam. Tak boleh. Itu yang Allah larang. Yang kita tahu dari terlibat dengan Zionis, tak boleh. Kita tahu belakangnya Zionis, tak boleh. Dan Zionis ini memang nak menghancurkan Islam. Kita tahu belakangnya ada Freemason, Illuminati. Tak boleh kita nak jadikan kawan baik. Kalau kita jadikan apa? Jadikan dia sebagai orang yang kita nak dakwah sebab dia jahil, bolehlah dakwah, tapi bukan orang yang kita bersama dengannya. Jadi Allah bagi panduan. Jadi sebab itulah kita lihat hari ini bagaimana keadaan yang berlaku. Dan mereka mengganggu kita sebenarnya. Jadi sebab itu, bagaimana penglibatan kita dengan sistem yang ada itu. Ulama-ulama seperti Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Ahmad Yassin, begitu juga dengan semua ulama-ulama muktabar yang kita nampak perjuangan mereka sehingga mereka syahid fisabilillah, menyatakan bahawa penglibatan kita di dalam sistem-sistem yang ada pada hari ini bukan kerana kita yakin itulah sistem Islam, bukan kerana kita yakin itulah perintah Allah, bukan kita yakin itu adalah perkara yang mentauhidkan Allah, tetapi penglibatan kita kerana itu hanyalah merupakan satu penglibatan untuk menjadikan kita ni tidak berlaku tidak adil. Tidak adil ni maknanya kita tidak melangkaui perbuatan baik yang disebut tadi. Jadi sebab itu tuan-tuan berrahmati Allah, mengundi contohnya itu, hukum mengundi itu, dan ulama-ulama, jumhur ulama, ada ulama yang melarang. Ada ulama yang melarang, yang syadid dia melarang, tetapi terlihat jumhurnya menyatakan bahawa hukum mengundi merupakan salah satu daripada tanggungjawab, sekadar untuk kita memilih sesuatu yang kurang mudarat daripada yang banyak mudarat. Nak memilih antara dua yang mudarat, macam itu. Jadi kalau satu ni teruk sangat, yang ni kurang cukup, teruk sikit, kita pilih hak kurang teruk. Sebab sistem ni pun dah teruk dah. Sistem tu pun dah syirik dah. Sistem dah syirik dah. Sistem tu dah syirik. Jadi kita ni pula duduk, contoh ni kita kata simple kita lah. Kita duduk dekat satu komuniti taman. Taman tu dia punya nak milih penguat kuasa. Penguat kuasa namanya orang yang akan menjadi yang ada kuasa lah untuk mentadbir urus taman kita duduk tadi. Jadi ada pemilihan dia panggil. Seorang ni memang kaya, memang bagus, tetapi dia banyak buat maksiat. Dia boleh menganjurkan pesta arak, dia menganjurkan pesta zina, dia menganjurkan pesta LGBT. Dia ni memang kaya, suka tolong orang. Tapi dia ni
Kan seorang yang suka buat benda maksiat mungkar, dia nak pergi jadi ketua ni. Seorang lagi ni pula, dia bagus buat baik semua. Tetapi dia buat baik tu ada campur-campur macam-macam. Tapi dia tidak apa namanya, dia tidak memberikan satu bahaya kepada Islam. Dia buatlah, tapi taklah macam yang pertama tadi, lebih teruk kan. Jadi kita nak pilih yang mana? Ada dua ni contoh kan. Dua-dua teruk belaka. Tak ada pula yang Islam yang bertakwa tak ada masuk, tak nak masuk tanding. Dengan dua yang teruk. Jadi kita sebagai tak ahli taman, tentulah kita pilih orang yang kedua tadi. Yang pertama tu dia dengan maksiatnya, dia mungkar, dia promote pula benda-benda yang boleh merosakkan kita punya taman tadi kan. Jadi kita pemilihan itu adalah sekadar hubungan kita Jamal ni untuk menjaga keharmonian. Ini hanyalah merupakan satu tindakan sosial kebajikan kita dalam keadaan kita lemah. Kalau kita ada kuasa, kita wajib cegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jadi Nabi kata cegahlah mungkar. Mungkar banyak depan kita, ada mungkar akbar, ada mungkar yang saghir, yang kecil. Jadi mungkar yang besar ni apa? Mensyirikkan Allah, mungkar yang besar. Mensyirikkan sistem Allah, mungkar yang besar. Jadi kita boleh cegah dengan tangan tak? Tak mampu nak cegah dengan tangan. Kita cegah dengan dengan tangan. Tak mampu dengan lisan. Cegah dengan lisan, cakaplah apa yang boleh, apa yang mampu kan. Tapi kita boleh cegah tak? Wajib cegah. Tak mampu dengan tangan, mampu dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, dengan hati. Tapi wajib cegah. Dengan hati pun wajib cegah juga. Ini masuk bila kita berhadapan dengan apa yang ada. Ini bila kita mendiamkan diri kita. Contohnya tak mau mengundi. Bukan sebab kita yakin dengan sistem tu, yakin dengan pemimpin tu. Tapi sebab kita sebut tadi, kan, kalau kita tidak mengundi, tidak pergi, maka mungkin yang menang tu kan orang yang bersama Zionis. Yang bersama Zionis yang akan melakukan satu kemungkaran yang lebih besar lagi. Kemaksiatan yang lebih hebat lagi. Maka yang kurang sikit mungkar kita pilihlah. Sementara dipanggil rohsah. Rohsah. Maknanya rohsah apa? Maknanya mula-mula tak mampu dengan hati. Mampu sikit dengan lisan. Mampu lagi dengan tangan. Dengan kuasa. Jadi kita tak mampu. Mampu dengan lisan je lah. Mampu dengan hati je lah. Tapi wajib kita berusaha supaya kita dapat meningkatkan kekuatan kita. Sebab tu bukan saja kita bergantung pada undian. Ini ramai orang kata, kita mengundilah sampai menangis-menangis, menang kalah. Menangis, tak boleh tidur, menang kalah. Sedangkan itu bukan sistem kita. Kita undi nak pilih mana yang kurang mudarat, kurang kerosakan daripada yang lebih banyak kerosakan. Itu jumhur ulama ijtihad. Ada ulama kita tak payah pergi undi langsung. Pada pandangan saya yang dhaif, saya bersetuju untuk bersama-sama dengan ulama-ulama yang jumhur yang menyatakan bahawa kita kena mengundi. Tetapi undi itu bukan melambangkan akidah kita. Akidah, prinsip kena jelas. Sebab tu saya mulakan ni, saya ulang lagi benda ni. Kena jelas. Kena jelas bahawa kita nak kena tegakkan sistem Islam. Sistem Islam tu yang wajib ditegakkan. Sistem Islam telah menegakkan syahadah kita. Sesiapa yang mengucap dua kalimah syahadah, wajib dia beriman kepada Allah, wajib dia menegakkan, mentauhidkan Allah, dan wajib dia mentauhidkan sistem yang Allah turunkan. Dan sebagaimana Allah gambarkan tadi, inna dina indallah al-Islam. Hanya din satu-satunya yang Allah terima adalah al-Islam. Siapa yang ambil selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, Allah takkan terima. Maka ini akidah. Ini kita kena faham. Kita kena faham. Jangan kita pergi ni Islam. Rupa-rupanya kita tompang sistem barat. Kita tompang sistem taghut. Kita tompang hati kita, seronok, menang. Takbir, Allah Akbar, takbir. Padahal menang tu bukan menang Islam. Hanya menang sistem untuk mengelak antara dua mudarat. Habis saya ni perjuangkan Islam. Macam mana? Perjuangkan Islam, tegakkan Islam, bukan tegakkan sistem jahiliah.
Bila kita menegakkan sistem jahiliah, maka kita sama jahiliah. Ini digambarkan Rasulullah tadi. Siapa-siapa yang mengikut satu kaum, maka dia daripada kaum itu. Siapa yang mengikut? Siapa yang meniru satu kaum, maka dia termasuk dalam kalangan mereka. Kita berjuang habis-habisan untuk tegakkan sistem yang manusia buat, bukan sistem yang Allah turunkan. Maka di mana akidah kita? Ini satu benda yang kita nak kena rasa. Bukan kita kata kita nak kena buat sesuatu yang kita kata yang besar-besar, buat yang mampu. Yang kita mampu apa ini? Kita boleh cakap. Saya cakap lah. Walaupun yang saya cakap ni bahaya, terlalu bahaya sebenarnya. Tapi kalau saya tak cerita kat sini, boleh faham ke yang lain? Anak-anak kita faham ke? Tak faham. Hari ni ada 6 juta pengundi muda yang baru pertama kali mengundi. Kan itu saya cukup teruja untuk mengundi, nak memilih siapa pemimpin yang baik, siapa kita nak pilih semua tu, teruja mengundi. Adakah dia teruja mengundi sebab itu sistem Allah? Atau teruja mengundi sebab itu sistem Taurut? Ataupun dia yakin dengan sistem itu? Maka inilah perkara yang kita nak kena tengok balik. Akidah kita ramai rosak macam ni. Ramai yang rosak. Sebab tu kata Dr. Yusuf Qaradawi kata apa? Dia kata sistem pemilihan demokrasi ini adalah satu sistem pemilihan yang lebih baik daripada diktatorship. Daripada komunis, lebih baik. Jadi tujuan kita melibatkan diri tadi bukan sebab kita yakin dengan sistem tu. Bukan itulah sistem kita. Tapi kita terlibat kerana kita nak menjalankan kerja-kerja sosial kita yang diperintahkan oleh Allah untuk buat sesuatu yang lebih baik daripada yang merosakkan tadi. Hanya kita menimbang yang mana satu yang lebih buruk, yang mana satu yang kurang buruk sikit. Macam itu. Jadi bukan akidah kita begitu, tidak terlibat. Ini kena betulkan akidah kita ni. Bila kita betulkan akidah kita ini, insya-Allah barulah kita melaksanakan sesuatu dengan kaedah. Bukan kita melakukan sesuatu hanya ikut arus saja. Bila kita ikut arus, habis kita, hanyut kita, sesat kita. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana Allah SWT memberikan gambaran kepada kita sesuatu yang cantik. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ini Mumtahanah ayat 8. Apa maksud muqsitin ini? Orang yang berlaku adil ni, yang berlaku adil ni meletak sesuatu pada tempatnya. Apa dia? Dia tidak melangkaui syarak, itu berlaku adil. Dia berlaku adil, tidak melangkaui syarak, tidak melangkaui Quran dan Sunnah. Itu berlaku adil. Jadi kita nak lihat di sini, ini antara prinsip yang saya nak sebut sebagai asas. Kenapa? Kerana memang strategi mereka untuk menyesatkan kita hari ini, sehingga kita boleh terima sistem mereka, terima apa yang mereka bawa semua, terima bulat-bulat, sehingga akhirnya Islam tidak tertegak. Maka siasah kebangkitan Islam yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditunjukkan oleh semua para sahabat yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tidak terlaksana kerana kita dah berpuas hati dengan sistem jahiliah yang dipromot oleh barat. Kita berpuas hati macam itu je. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kita kena faham hakikat ini. Kalau tidak, kita tak faham, kita ingat kita okey. Dan bagi mereka yang tidak mengikut pula, ini adalah antara perkara yang strategi juga. Apa strategi musuh ni? Ini ancaman. Sebenarnya musuh berada dah dalam negara kita ni. Kalau kita sebut Malaysia dan sekitarnya, dah terlalu lama dah. Jadi sebelum saya cerita strategi pula, saya nak tengok sini. Perancangan penjajah ke atas negara-negara Islam. Siapa negara-negara Islam ni? Seperti Malaysia, Indonesia, negara-negara yang ada, Brunei, itu semua Nusantara, negara Campa, bismillah. Negara-negara Arab sana yang Islam. Jadi kalau di Malaysia sahaja dan Indonesia, Malaysia lebih kurang sama. Nusantara sebenarnya
Kan, perancangan musuh untuk memecahkan kita, untuk merosakkan kita ini, kan, sudah melebihi 500 tahun. Lebih daripada 500 tahun. Kita hidup berapa tahun? Kan, paling-paling pun agaknya di kalangan kita 60 tahun agaknya. 70 tahun agaknya. Kan? Kita baru 70 tahun. Paling-paling pun datuk kita tu 97 tahun sekarang. Nak jadi PM lagi daripada Langkawi, YB Langkawi nak jadi PM. Baru 97 tahun, tak sampai 100 pun. Musuh dah rancang untuk menghancurkan Malaysia, Indonesia dan sekitarnya lebih daripada 500 tahun. Kita perasan tak? Kalau kita tengok di Malaysia sahaja, contohnya Portugis masuk 1511 sampai 1641, 130 tahun. Belanda masuk 1641 sampai 1824, 183 tahun. British 1824 sampai 1957, kan? 133 tahun. Total yang dijajah secara langsung aja 416 tahun. Itu secara langsung dia duduk kat sini. Portugis, Belanda, ya, dan kemudian British. Nampak tak? Dia tukar. Kan? Belanda dah jajah Malaysia, tanah Melayu pada masa itu 1641 dah datang. Kemudian tiba-tiba pada tahun 1824 ni 100 tahun sebelum kejatuhan Osmaniyah. Dia dah datang dah kat tanah Melayu ni. Dah datang dekat Indonesia pada masa itu. 1824 dia tukar, dia buat satu perjanjian di London di antara Belanda dengan British. Belanda dengan British buat perjanjian. Okey, British, engkau ambil yang atas tanah Melayu ni, engkau ambil semua. Malaysia ni engkau ambil semua. Kita sekarang Malaysia lah. Indonesia belakang bagi pada Belanda. Ni tahun 1824 dia boleh buat perjanjian sama dia supaya tak bergaduh. Nampak? Dia supaya tak bergaduh. Kita hari ni ada perjanjian tak? Geng-geng Wahabi, geng-geng Aswaja, ada buat perjanjian tak? Jangan bertelingkar, jangan bergaduh. Kalau ada persisian faham antara kedua-duanya sebab ada khilafiyah, tak kira khilafiyah apa pun, letak dalam diam-diam, siap-siap, bina kekuatan dan penyatuan. Buat perjanjian. Belanda dan British 1824 dia buat perjanjian. Okey, Belanda ambil Indonesia, British ambil Malaysia. Dia buat perjanjian. Musuh Islam boleh buat perjanjian. Kita ni namanya Aswaja lah, namanya Wahabi lah, namanya apa saja. Itu yang bahagian mazhab. Mazhab dari sudut mungkin beberapa perkara. Mazhab lain pun ada lagi. Dari sudut politik pun berpecah. Berpecah habis. Yang namanya UMNO, yang namanya PAS, yang namanya Bersatu, yang namanya apa lagi lah. Pecah. Jadi dah sebut kat sini, musuh rancang supaya bersatu dan dia rancang kita berpecah. Jadi sebab itulah kalau tengok di negara Malaysia ni sahaja, kan, perancangan jahat secara halus, cara halus rasminya sampai pada tahun 1786. Maknanya di Malaysia sahaja dah ada 236 tahun mereka merancang sampai sekarang. Nak pecahkan kita ni dengan sistem yang dia buat. Sistem yang dia buat bukan sistem kita. Kan kalau kita tengok dan pada tahun 1875 Albert Edward, Prince of Wales. Dia ni adalah merupakan anak pertama Queen Victoria. Dia telah mengarahkan supaya dibina satu lodge Freemason. Kan, Freemason di kawasan kita ni. Kemudian tahun 1897, 1889 dah ada stamp. Ini semua bukti-bukti bahawa mereka merancang dah lebih 500 tahun. Lebih 500 tahun ni. Banyaklah nak sebut ni satu-satu yang mereka buat. Sehinggalah bila Perang Dunia habis, 1918, Perang Dunia Pertama habis, maka kita tengok mereka telah memulakan Freemason dan sebagainya, memulakan fasa aktif merancang kejahatan-kejahatan di negara kita, Malaysia, Indonesia dan sekitarnya tadi, kan, secara aktif.
1918. Jadi sebelum dia jatuhkan Osmania tu, dia dah pecah-pecahkan kita dulu. Cerdiknya, iblis ni cerdik. Semua iblis belaka. Semua iblis belaka. Kan? The largest lodge, kuil Freemason yang paling besar sekarang dia ada di Bukit Jalil. Ini cerita pasal Freemason. Maknanya mereka rancang lama dah. So kita berpecah ni, kita tak perasan lagi ke? Kita menonjolkan ilmu kita, menonjolkan kekuatan kita, kebaikan jamaah kita, sehingga tak boleh tengok jamaah lain. Jamaah lain ni sesat belaka. Orang ni sesat belaka. Semuanya bid'ah belaka, dalalah belaka. Ini semua dia merupakan strategi mereka. Ditulis oleh Lawrence di Arabia, T.E. Thomas Edward Lawrence. Ditulis 7 Pillars of Wisdom. Dalam buku The 7 Pillars of Wisdom ni, dia tulis bagaimana dia pecah belahkan. Strategi nombor 1 untuk menjatuhkan Osmania ialah memecah belahkan umat Islam. Jadi demon crazy ni, sistem ni memecah belahkan kita. Kita tak perasan lagi ke? Tak perasan ke kita ni? Kita kan, hidung kita kena tarik satu ke sana, hidung seorang lagi tarik satu ke sini. Kita tak perasan ke? Kita kena cucuk hidung sekarang ni. Kita ikut arus. Elok-elok muafakat nasional dibuat. 2 parti besar yang ada grassroots di negara kita, UMNO dan PAS. UMNO dan PAS ada grassroots. Dan alhamdulillah mereka merancang muafakat nasional. Walaupun lemah-lemah sebagainya, adalah satu bentuk siasi. Siasah nak bergabung sama-sama parti tadi. Tiba-tiba dipecahkan hari ini. Dulu saya ingat saya tengok dalam TV bagaimana gabungan muafakat nasional, Ustaz Hadi cerita sekian. Zahid Hamidi cerita sekian. Kita ni dah lama begini. Kita tak boleh lawan, tak boleh menang. Kecuali kita boleh lawan, kita boleh bersatu, boleh menang. Nak lawan siapa? Nak lawan Zionis tu. Masing-masing bulan akhirnya ramai kata okey. Semua berpeluk-peluk. Orang PAS nyanyi lagu UMNO, orang UMNO nyanyi lagu PAS. Ni 2 parti terbesar, Melayu dan Islam. Ada grassroots on the ground, ada grassrootsnya, ada penggeraknya. Maka lepas tu dia pun buat semua bagus-bagus semua, tiba-tiba pecah. Kita ingat kita dah menangis cukup, dah boleh menyanyi lagu parti lawan cukup. Orang PAS kebar bendera UMNO, nyanyi lagu UMNO. Orang UMNO kebas kibar bendera PAS, nyanyi lagu PAS. Menangis, peluk, cukup ke tu? Tak cukup. Kita perlu faham, musuh tengok kita, dia pecah kita. Hari ni pecah. Kita tak nampak lagi pecah tu. Tak kira lah siapa jahat, siapa baik, tak kira. Dua-dua jahat belaka. Dua-dua ada kepentingan masing-masing. Ini sistem demokrasi pecahkan kita. Kita tak perasan lagi ke ni? Kan? Ini saya boleh sebut ancaman. Saya akan sebut ancaman sekejap lagi. Bahaya saya sebut ni. Apa yang sedang melanda negara kita ni? Ini Malaysia, Indonesia pun sama juga. Di mana-mana. Maka sebenarnya perancangan mereka tu dia 500 tahun. Jadi kita kena duduk di atas daripada mastermind dia, planning dia di atas. Kita tak boleh duduk kat bawah. Kita tak boleh masuk dalam lagi tak nampak. Lagi tak nampak. Kalau kita nak tengok, melihat senario yang ada di negara kita, nak ada di dunia ni, kita tak boleh duduk sama dengan dia. Kalau kita duduk dalam kampung sama dengan dia, kita tak nampak apa-apa. Kita kena naik atas gunung. Gunung bukan gunung seberang gunung, puncak gunung. Duduk di atas puncak gunung, kita melihat dengan mata hati kita, baru nampak, rupanya kita ni dia cucuk hidung semua.
Kita semua ni dicucuk hidung ni sebenarnya. Kita duduk daripada atas puncak. Apa maksud puncak? Puncak ni ialah maknanya kita bersama dengan cahaya Allah, bersama dengan Quran, bersama dengan hadis Nabi, bersama dengan takwa, iman. Duduk dalam sistem Islam yang betul-betul. Dalam hidup kita ni, bukan negara dah tak ada dah. Dalam hidup kita ni, duduk sungguh dalam tarbiyah Islam. Bersihkan hati kita, bersihkan fikrah kepahaman kita, bersihkan pemikiran kita, bersihkan kehidupan kita. Berubudiah pada Allah, melihat dengan basirah, baru nampak, oh rupanya hak ni serban yang kena cucuk hidung, hak ni pakai songkok kena cucuk hidung. Rupanya kita kena cucuk hidung semua, dipecah-pecahkan. Kita tak nampak ni. Kita ingat, okey, kita ni, kita tidak mengambil dia kerana apa? Banyak kekerohan. Kita mengambil dia bersama. Kalau kita ambil dia, nanti kita tak boleh jadi menteri. Kenapa? Dia dah ramai sangat. Kita punya ni sikit. Jadi siasah tu bukan siasah tegakkan Islam. Siasah tu tegakkan parti. Siasah tegakkan parti, bukan siasah tegakkan Islam. Kalau siasah tegakkan Islam, dia melihat kesatuan umat lebih utama daripada kesatuan parti setakat parti-parti ni. Lebih utama kesatuan umat. Kenapa kesatuan umat lebih utama? Kerana kesatuan umat itulah yang akan membina kekuatan. Lemah-lemah dia, keruh-keruh dia masih lagi Islam. Jadi hilang. Nampak kalau kita tidak bersama dengan parti blok A, blok ini, maka kita tak boleh jadi menteri kalau menang. Sekarang ni boleh menang ke? Belum tahu. Saya nak baca sikit. Ini mungkin terkejut sikit lah kot agaknya. Satu studi telah dibuat. Satu analisa telah dibuat menggunakan Universiti Malaya sebagai sampel. Lebih kurang 1,008 orang koresponden setakat itulah. Daripada 16,000 mahasiswa yang dibuat. Jantinanya adalah dia punya demografi saya tak pergi jauh sangat lah. Saya nak tengok contoh apa yang orang muda sebut ni. Orang muda ni ada berapa persen? Orang muda ni ada 28.6%, katakanlah 30%. Orang muda yang pertama kali mengundi. Ada 6 juta lebih orang. Ni orang muda ni, anak-anak muda kita ni. Yang mana mereka didaftar secara automatik. Masuk. Ini satu kajian. Panjanglah kajian ni. Saya nak tengok bahagian-bahagian yang bawah ni aja. Apa bawah ni? Antaranya ada banyak. Nanti saya akan sebut besok, saya akan cerita sikit. Saya bukan nak cerita yang ini. Saya nak cerita sini. Okey, contoh anak muda melihat gabungan politik. Anak muda ni orang muda biasa ni. Orang yang masih lagi tak pernah berparti, tak pernah berkempen. Tengok dia first time ni, tengok ni. Pakatan Harapan muda. Orang muda ni 36.7% pilih Pakatan Harapan dan parti muda. 36.7%. Tinggi ke rendah? Tinggilah 37%, 37%. Itu Pakatan Harapan dengan parti muda Syed Saddiq tu. Ini kita kata analisis yang dibuat. Barisan Nasional 12.5% je. Perikatan Nasional pun 12.4% kerajaan. PAS, tengok PAS. Barisan Nasional. Ni kita gabungan dulu, tak mau ditepah gabungan dulu. Muafakat Nasional pun 4.9% orang muda. Nampak macam tak betul ya, dia kata gitu. Jadi Perikatan Nasional 12.4%, Barisan Nasional 12.5%. Nampak? Ini orang muda. Jadi trend ini sebenarnya pemikiran yang ada sekarang. Pada masa yang sama kita melihat orang tua-tua dia kena pecah. Orang tua-tua ni yang dah mengundi lama dia pecah. Orang yang atas pagar pun jadi pening. Tapi ada di kalangan kita yang malah nak mengundi dah.
Malalah mengundi ustaz, sama je mengundi tak mengundi. Saya kata, tak apalah, kalau tak nak mengundi itu pilihan masing-masing. Tapi kalau mengundi, maknanya kita terlibat dengan masyarakat. Apa terlibatnya tu? Di mana dia? Kita pilih yang kurang buruk daripada yang banyak buruk. Itu je. Adakah itu perintah Allah? Ya, itu perintah Allah. Allah sebut tadi dalam ayat Mumtahanah ayat 8 tadi. Allah tidak larang kita berlaku baik dan berlaku adil. Buat baik dan berlaku adil. Allah tak larang. Allah tak larang. Sekiranya mereka bukan musuh kamu, mereka tak menghalau kamu daripada tanah air, tapi kamu kena berlaku adil. Berlaku adil maknanya mesti ada kaedah Islam. Maknanya mengundi itu bukan mengundi kosong. Bukan main mengundi je, tengok mana satu parti A, B, C, D, kita pilih mana-mana. Tak. Mengundi itu ada kaedah. Sebab tu Allah muqsitin, orang yang berlaku adil, orang yang ada kaedah syarak. Pergi mengundi pun kena ada syarak, ada kaedah. Ini kita nak sebut sini. Kena kaedah, bukan memilih je. Jadi dah sebut kat sini, sebenarnya, tak mengundi, tak apa tak mengundi. Kan? Tapi nak sebut kat sini, kalau kita mengundi, kita dapat salah satu pahala amar ma'ruf nahi munkar. Yang lebih tinggi sikit daripada sekadar hati kita. Hati kita apa? Tak boleh lah, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita mengundi bukan sebab kita akidah kita demokrasi, bukan. Bukan sebab akidah kita cinta barat, bukan. Akidah kita Islam, nak tegakkan Islam. Tapi mengundi tadi hanya kerana nak membuang yang buruk banyak daripada yang buruk sikit. Itu je. Dan adakah ini perintah Allah? Ini kaedah Islam? Ini kaedah. Ini kaedah dalam fiqah. Ada. Ini adalah pandangan ulama yang begitu. Ya, sebab tu di sini tuan-tuan dan puan, saya sebut, mereka dah berjaya pecahkan kita. Mereka rancang 500 tahun. Baik, secara khususnya, pada kita merdeka 57 Malaysia lah. Maknanya dah 65 tahun kita merdeka. Malaysia tertubuh 1963. Maknanya 59 tahun. Tahukah kita bahawa mereka telah merancang untuk nak menjajah kita selama-lamanya? Tahukah kita? Dia bukan nak merancang menjajah kita sampai 1957 aja, bukan. Ataupun nak bagi kemerdekaan kepada kita dengan kemerdekaan yang sebenar hakiki, bukan. Kalau kemerdekaan kita, kalaulah kita kata kita ni memang betul-betul nak buat kemerdekaan hakiki, mungkin kita kata hukum Islam banyak dah berjalan di negara kita. Tapi tak boleh. RUU 355 pun tak boleh berjalan. Itu bukan kita kata hukum yang besar. Baik, jadi kita tengok mereka rancang 1937. Ambil ingat tarikh ni, 20 tahun sebelum merdeka negara Malaysia ni, kurang lebih 85 tahun. Saya dah sebut banyak kali, seorang pakar penjajah, penasihat kepada CIA, penasihat kepada Amerika, juga penasihat kepada ahli kepada gerakan Zionis antarabangsa, iaitu Profesor Rupert Emerson, telah menerbitkan satu buku yang bernama Malaysia, satu kajian memerintah secara langsung dan tidak langsung. Ditulis, buku itu diterbitkan pada tahun 1937. 20 tahun sebelum merdeka dia bagi. Jadi maknanya merdeka ni pun planning dia. Sebab ketika itu gerakan Islam, tuan-tuan guru kita, pejuang-pejuang yang merdeka tu, dan juga gerakan komunis yang nak bagi halau British tadi, kuat. Dan kalau British biarkan mereka ni terus berjuang, maka British akan dihalau keluar daripada negara Malaysia. Begitu juga Belanda akan dihalau keluar daripada Indonesia. Tapi mereka merancang, kalau di Belanda mereka nak parti komunis, di Indonesia mereka nak parti komunis memerintah selepas Belanda keluar. Dan kemudiannya dilarutkan, dicairkan menjadi Pancasila. Kalau di Malaysia mereka nak kapitalis, liberal kapitalis. Jadi sebab tu kita tengok hari ini mereka rancang, dilatih anak-anak raja, belajar di barat, belajar di London, belajar di mana, balik bawa fikrah, kefahaman, bawa penghayatan mereka. Jadilah raja yang ada
perlembagaan quote and quote. Jadi kita lihat hari ini ulama-ulama ditangkap, pejuang-pejuang yang sebenar ditangkap, yang Islamnya ditangkap, yang komunis pun ditangkap. Sebab komunis ni bukan di Malaysia, komunis tu di Indonesia. Indonesia tu parti komunis. Dia nak suruh perintah supaya Islam yang sebenar tidak tertegak. Di Malaysia ni dia tegakkan liberal kapitalis supaya Islam yang sebenar tak tertegak. Sama je, cuma dia buat dia punya strategi berbeza. Sebab demografi dan latar belakang penduduk Indonesia, Muslim di Indonesia tak sama dengan demografi dan penduduk di tanah Melayu, tak sama. Di sana lebih ramai. Di sana lebih ramai, majoriti 290 juta kurang lebih Muslimnya. Kan? Jadi dia nak buat cara liberal kapitalis, dia tak mampu nak kawal. Tak mampu nak kawal, dia kena buat komunis. Sebab tu Belanda bawa sistem komunis, parti komunis. Walaupun nampak macam orang Melayu, orang Islam, tapi kepahamannya itu bercampur. Secara umumnya begitu. Di Malaysia pula liberal kapitalis. Sebab demokrasi ni dia boleh dikontrol lagi. Tak ramai sangat, tak ramai macam di Indonesia. Itu semua strategi untuk nak memecah belahkan orang Islam. Kita tak faham. Yang kita nampak, wah kita dah merdeka dah. Padahal sistem masih dia punya. Apa kata-kata Tuanku Sultan Johor? Tuanku Sultan Johor apabila telah berjumpa dengan sekumpulan satu NGO think tank Malaysia lah, saya tak sebut lah, supaya nak minta buat sesuatu lah ke atas politik negara Malaysia ni. Maka dia kata, kalau kita sokong yang ini, Majlis Raja-Raja tak sokong pun tak boleh. Kalau Majlis Raja sokong, semua sokong pun British tak nak, London tak nak, tak boleh. Perlembagaan negara Malaysia, signatorinya, tanda tangannya, kena dapat bagi merdeka Malaysia ni, tanda tangannya oleh Majlis Raja-Raja, wakil-wakil Melayu, Majlis Raja-Raja dan juga British. Jadi kalau Majlis Raja-Raja nak ubah, katakanlah perlembagaan agama Islam sebagai agama Muslim menjadikan Malaysia negara Islam, nak ubah gitu, maka British tak suka, tak boleh, tak setuju, tak boleh. Tak boleh, ini sudah undang-undangnya begitu. Cakaplah siapa pun pakar undang-undang, perlembagaan paling atas yang sign tu raja-raja dengan British. Kalau raja-raja nak ubah sekalipun, British tak nak, tak boleh, selagi kita berpegang dengan perlembagaan itu. Tak boleh. Ini hakikat. Sebab mereka dah rancang 500 tahun dia dah rancang dah. Okey, kita bagi merdeka, bagi dia rasa dia merdeka, bagi dia menangis sebab merdeka, padahal semua itu hanyalah merupakan perancangan-perancangan mereka untuk memerintah Malaysia secara tidak langsung. Malaysia, a study in direct and indirect rule. Malaysia satu kajian untuk memerintah secara langsung dan secara tidak langsung. Rupert Emerson 1937 diterbitkan di New York Macmillan and Publisher. Jadi dalam buku ni disebut, apa disebut? Divide and Conquer disebut. Malaysia disebut. Apa yang disebut oleh DAP ni, Malaysia ni dah disebut 1937 lagi. Malaysia dah disebut. Dalam buku tu ada. 1937 dah sebut dah. Jadi kita ingat, wah kita dah okey dah. Kita pula bergelumang dalam lumpur yang dibuat. Kita duduk dalam tong taik yang dibuat. Kita tak keluar daripada tong tu. Tengok betul-betul sebenarnya kalau kita nak merdeka dengan benar, bukan ikut perancangan dia, kena ikut perancangan Allah. Guna sistem Islam. Baru betul. Jadi kita hari ni, kita kena tipu. Ini yang pertama. Tapi saya nak sebut sini ancaman. Jadi mereka dah buat macam-macam dah. Mereka dah buat macam-macam sehingga mendatangkan bahaya kepada kita. Ini kita nak sebut insya-Allah. Dah 1 jam dah. Saya minta masa sikit. Tak apa, siapa yang nak tidur diizinkan tidur. Boleh tengok rakaman. Ya. Apa bahayanya? Ada 3 bahaya.
Ini kena jelas. Kita sekarang ni di dalam bahaya. Kenapa? Sebab Islam dalam proses nak bangkit. Umat Islam dalam proses nak bangkit. Umat Islam dalam proses nak menang. Al-iman, al-Islam, kan, dalam proses nak tersebar ke seluruh. Jadi Allah dalam proses, dan Allah nak menunjukkan kepada kita Islam nak bangkit dah ni, dah dekat dah 100 tahun ni. Maka tetapi ada bahaya yang besar. Sebab tu Nabi SAW gambarkan akan ada fitnah, ujian yang besar. Fitnah ujian yang besar ni apa dia? Antara fitnah ujian yang besar ni adalah kemunculan Dajjal. Tapi sebelum Dajjal muncul, maka dia akan timbulkan fitnah-fitnah di dalam negara-negara ni, termasuk seperti Malaysia. Yang pertama sekali nak sebut sini, bahayanya kita dalam bahaya, kita dalam ancaman. Bangsa kita pun ya, agama pun ya, negara pun ya. Raja-raja pun ya juga. Raja-raja ingat dia tak terancam. Dia ada duit, trilion dia ada duit. Dia ada aset banyak, dia ada tanah banyak, pergi sana, boleh. Dia ada duit, dia boleh makan. Orang berlaku, apa-apa berlaku dekat sana sini, tak apa, itu rakyat. Dia tak terasa bahawa dia pun akan kena. Dia pun akan kena. Dia kata, tak, aku tak kena. Kenapa? Aku akan bersama dengan British. Dia ingat dia bersama British, dia bersama global, dia tak kena. Kena juga. Kenapa? Sebab mereka nak menghancurkan semua umat. Kecuali kalau dia tak kena, bila dia ikut Dajjal, murtad daripada Islam. Keluar Islam, baru Dajjal terima. Itu pun dia bunuh juga. Sebab dia nak kontrol semua. Jadi kita ingat, jangan ingat raja-raja tak ada kesan. Jangan ingat orang kaya tak ada kesan. Selagi kamu bergerak Islam, Muslim, selagi kamu ada iman, mukmin, maka selagi itulah kamu akan dikejar. Itu kemuncak fitnah. Allah gambarkan dalam Quran, wa hadainahun najdain, dan di hadapan kamu ada dua jalan, dua je, al-Islam wa ghairal Islam, al-iman wal munafiq wal kufur. Islam dengan bukan Islam, iman dengan orang yang munafik, yang kufur. Jadi ada dua je. Kalau kita pilih yang kufur, kalau kita pilih yang zalim, kita akan dihabiskan. Siapa habiskan? Al-Mahdiyin akan pancung. Al-Mahdiyin akan pancung. Siapa dia Al-Mahdi ini? Mereka yang mendapat hidayah dan mereka yang akan bangkit di akhir zaman. Al-Mahdiyin akan pancung. Tak kiralah namanya sultan apa, tak kiralah namanya tengku mahkota mana. Kalau dia bersama dengan Dajjal, Al-Mahdi akan pancung dia. Kalau dia bersama Islam, Dajjal akan pancung dia. Maka kena pilihlah, nak pilih mana? Al-iman wal kufur, al-Islam wal ghairul Islam. Ni dua ni. Sebab itu dia gambar kemuncak kepada fitnah. Jadi kita cakap dengan raja-raja, kita cakap dengan raja-raja, jangan jadi pengecut dan bacol untuk berhadapan dengan musuh-musuh negara, musuh Islam. Rakyat akan bersama dengan tuanku. Kalau tuanku bersama dengan Islam, rakyat akan bersama. Bukan parti Islam, rakyat akan bersama. Tuan-tuan guru kita, pahlawan-pahlawan kita telah buat perbincangan di merata tempat ni. Baru-baru ni di Kedah, baru-baru ni di Selangor, baru-baru ni di Kelantan. Di merata tempat dah bincang dah ni. Masing-masing menyatakan, di kalangan mereka yang betul-betul berjuang, hanya Allah pilihan kami, hanya Islam pilihan kami. Kalau raja bersama Allah dan Islam, maka kami bersama raja. Kalau raja menderhaka kepada Allah dan Islam, raja menderhaka kepada Al-Quran bersama Dajjal, maka kami tidak bersama dengan raja. Ini dia sebut. Bukan kita zaman-zaman dulu cerita hang tua. Cerita hang tua. Apa raja nak, semua diikut. Tapi sebenarnya hang tua bukan macam tu dan raja bukan macam tu. Dululah.
Kita dengar cerita tu dalam cerita-cerita sejarah, bukan betul semua. Itu ada takwa, raja ada takwa. Walaupun raja yang ada, katakanlah bukan raja sebenar, tak apa. Tuanku dah duduk dalam tahta, dah duduk situ. Tuanku duduk di bawah sama-sama dengan rakyat. Tak apa, itu Allah susun. Allah susun. Tak kira lah yang keluarganya bendahara ke, temenggung ke apa, jadi raja sekarang. Bila dah duduk kat situ, maka Allah dah izin duduk situ, maka pegang Islam, pegang sungguh-sungguh. Jangan jadi pengecut dan bacol bersama dengan musuh Islam. Bila pemimpin jadi pengecut dan bacol daripada perjuangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan hancurkan pemimpin tersebut. Jadi sebab itu bahaya yang pertama pada hari ini, sekarang ini ialah bahaya kita duduk di dalam perancangan musuh. Kita duduk dalam perancangan musuh. Tak kiralah yang namanya tuan guru ke tak tuan guru. Duduk dalam perancangan musuh selagi kita tidak meletakkan Islam, tidak meletakkan benar-benar perjuangan untuk kebangkitan Islam ini di atas sekali. Maka kita duduk bersama dengan perancangan musuh. Dan musuh itu pula, mereka bahaya kerana mereka ada jaringan yang luas dan mendalam. Jaringan yang luas dan mendalam. Contohnya, ada di kalangan mereka mendapat dana daripada National Endowment for Democracy, daripada CIA. Ada di kalangan mereka yang mendapat dana daripada Israel. Ada. Jadi yang pertama sekali bahaya kerana kita duduk dalam perancangan musuh. Dan mereka mendapat sokongan dengan networking yang luas, yang dalam. Dan kemudian, tuan-tuan, apa perancangan mereka, tuan-tuan? Perancangan mereka ialah untuk menggunakan pemuda-pemuda kita. Mereka mensasarkan pemuda kita. Ini bukan lagi on paper, tak on paper, brother, kan? Negara Islam on paper. No, it's not negara Islam. Not even negara Islam pun on paper. On paper pun not even negara Islam pun. Jadi nak sebut kat sini, kita negara sekular. Ini disebut di Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama sebut Malaysia negara sekular. Cuba semak dia punya ucapan-ucapan dia. Kita bukan negara Islam, dia kata. Kita negara sekular. Semak ucapan Tengku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Malaysia. Yang kata, merdeka, merdeka, merdeka. 3 kali tu, semua orang pakat cakap merdeka. Melayu, India, Cina, merdeka, menangis-nangis. Sedih, rasa bangga. Malaysia boleh. Rupa-rupanya, not even on paper. Dari sudut, kita kata, sepatutnya Islam yang tertegak tadi. Tak ada. Jadi sebab itulah sekarang ni bahaya pertama, tuan-tuan, perempuan, kita nak kena faham, iaitu jaringan musuh yang luas dan kemudian perancangan mereka 500 tahun sebelum ni. Saya ada data-data semua, tapi tak boleh nak cakap panjang sangat. Ini pun dah panjang dah. Kemudian nak sebut sini, sasaran mereka siapa? Siapa sasaran mereka? Sasaran mereka ialah pemuda-pemuda. Dan kita ada lebih kurang 29% pemuda-pemuda yang akan mengundi pada tahun ini, PRU 15. Ya, jadi ini dah step dah dekat ni. Okey. Bagaimana telah mereka lakukan untuk menjatuhkan Osmaniyah dulu? Macam mana dijatuhkan Osmaniyah? Kita pun heran juga. Terornya dia. Nombor 1, dia pecah-pecahkan kita. Nombor 1. Nombor 1, dia pecah-pecahkan kita. Nombor 2, dia bina pemuda-pemuda yang akan melawan khalifah. Dia panggil the Young Turks. Kan, the Young Turks. Kan, pemuda Turki. The Young Turks inilah yang telah berusaha-berusaha sehingga akhirnya mereka membeli tanah-tanah yang ada dalam Turki ni dan diberi kepada Yahudi. The Young Turks ni. Sebab apa? Mereka ni mudah dimanipulasi, orang muda. Dia tidak ada pengalaman. Dia adalah ilmu, agaknya belajar ilmu pun sekular.
Lepas tu apabila dia dah dalam keadaan begitu, dia ikut saja, dia tak dapat menilai, tak ada penilaian. Nah, inilah yang kita tengok, tunjukkan bagaimana yang berlaku. Ni ancaman, bahaya yang pertama ni. Cara kita ada 3. Baik pertama, malam ni 1 dia pun tak lepas ni. Contohnya, ada di kalangan mereka yang telah membina program-program sekolah demokrasi disebut. Program sekolah demokrasi. Ada. Kita tak perasan. Seolah-olahnya macam baguslah nak bina demokrasi. Demokrasi ni kan Islam. Demokrasi kan sistem syura dalam Islam. Itu kepahaman ulama-ulama yang ada. Bukanlah kita kata kan dia tu tak betul semua, tidak, tapi ada. Jadi apa salah buat sekolah demokrasi? Tapi sebenarnya sekolah demokrasi itu bukan nak melahirkan demokrasi. Dia nak melahirkan komunis. Orang yang liberal, yang bebas, yang terputus daripada Allah. Terputus daripada Allah. Ini dah berjaya dah. Dah 10 tahun lebih 10 tahun sekolah ini berjalan. Dan mendapat dokongan dan sokongan daripada international. Antaranya NED, National Endowment for Democracy. Dan telah melahirkan banyak pemuda-pemuda, tokoh-tokoh dari kalangan Melayu yang telah memperjuangkan liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Jadi tokoh-tokoh ni nampak macam orang Melayu kita. Ada yang pakai tudung juga. Ada yang namanya keluarga Nabi juga, Said. Ada juga yang Said ni keluarga Nabi. Dia kata keluarga Nabi, Said ni keluarga Nabi. Ada yang cakap Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Rupanya semua pakak-pakak sekolah liberal, menggunakan Islam. Dan jadi sistem taqiyah. Taqiyah ni seperti Syiah juga, menipu. Lahir tokoh-tokoh aktivis yang memperjuangkan sistem manusia tadi. Dan kemudian lahir juga blogger-blogger, YouTuber yang terkenal. Lahir semua. Lahir juga tokoh-tokoh NGO. Dalam keadaan NGO nampak macam bagus, baik, tapi sebenarnya fahamannya liberal, fahamannya sekular, tapi nampak macam Islam. Nama pun nama NGO itu Islam, tapi rupanya sekular, liberal. Rupa-rupanya macam itu. Malahan ada di kalangan mereka yang telah menjadi calon-calon dalam parti-parti politik yang kita jangka akan menang ni. Jadi kita lihat di sini bagaimana mereka telah mensasarkan pemuda. Sebab itulah apabila SPR mengeluarkan statistik menyatakan bahawa pengundi muda daripada 18 hingga 29 tahun adalah sebanyak 6,07,978 orang, merangkumi 28.6%. Maka saya kata subhanallah, pemimpin-pemimpin pemuda yang ada pada hari ini majoritinya, ramainya adalah mengikut arus. Tidak ada satu kekuatan. Maka malanglah bagi gerakan-gerakan dakwah, gerakan-gerakan tarbiyah, gerakan-gerakan yang memperjuangkan Islam. Apabila pemuda-pemuda ini dapat pada liberal, dapat pada sekular, dapat kepada sosialis, dapat kepada yang lain daripada Islam. Malang bagi gerakan Islam hari ini. Ustaz-ustaz kita bergaduh sama sendiri, sedangkan anak-anak muda dididik, didakwah, didakyah, dididik dengan fahaman liberal, dengan fahaman sekular. Kita pakat bergaduh sama kita. NGO pakat nak cari projek bantuan daripada mana-mana orang, nak cari projek je. Tak fikir nampak bagaimana ancaman yang sebenarnya mereka sedang mendidik anak-anak kita menjadi tokoh-tokoh liberal, kapitalis, tokoh sosialis, tokoh sekular. Ini semua ada didik begitu. Kita tak nampak. Kita ingat kita dah berjaya buat Qiyamul Lail, kita dah berjaya buat misi ke Palestin, kita berjaya buat ABC, banyak projek kita. Tapi anak-anak muda kita, tokoh-tokoh yang ada anak muda masuk politik ini pakat-pakat jadi orang sekular belaka. Ini semua ancaman.
ancaman-ancaman yang sekarang ni mula memuncak ni sekarang ni. Mula memuncak, kita tak perasan. Dah 500 tahun dirancang. Bukan saja pemuda-pemuda, bapak-bapak, mak-mak dia pun semayang tak kerti. Semayang pun tak kerti. Jadi ini kita tengok bagaimana terputusnya. Kan ada satu kisah di sebuah ladang. Satu kisah di sebuah ladang kan, ada seorang ustazah cerita. Dia cerita dia semayang kat surau seorang-seorang. Lepas satu program tu, dia perasan ada orang tengok, belakang. Dia tengok apa tu, dia tengok tak nampak di belakang, nampak jumpa seorang perempuan ni. Ni contoh seorang perempuan. Kemudian dia kata, kenapa akak tengok saya? Saya tengok ustazah semayang, saya teringin sangat nak semayang. Marilah kita semayang sama-sama. Apa kata dia? Tak mau ustazah, saya tak tahu semayang. Tak tahu nak semayang. Tak tahu nak semayang. Ada seorang kawan saya, jutawan, businessman, berpengaruh dalam bisnesnya, berpengaruh dalam politik juga. Dia ada cerita kat saya, kata Man, dia kata kehidupan orang bisnes, kehidupan orang politik ni ramai tak semayang. Ramai tak semayang. Atau paling kurang tidak memberatkan sembahyang. Habis saya nampak dia pergi semayang Jumaat, barisan depan lagi. Habis saya nampak dia pergi buat bacaan tahlil, ramai-ramai tahlil. Nampak dia buat baca apa ni, takbir raya, ramai-ramai pemimpin-pemimpin kita tu kan. Yang itu pergi masjid untuk politik. Yang itu buat tahlil untuk politik. Yang semayang raya-raya untuk politik, branding diri dia. Bukan betul-betul semayang. Bila mesyuarat tu, masuk waktu zuhur, langgar masuk waktu asar, langgar masuk waktu maghrib, langgar lepas maghrib, jom kita cari makan. Tak semayang. Ramai yang tak semayang. Bila saya tanya dengan kawan, betul ke ramai tak semayang? Betul, Man. Betul, ramai tak semayang. Lepas tu rupa-rupanya bila kita kaji. Ramai yang tak tahu semayang. Bukan tak nak semayang, ada masa agaknya ayahnya meninggal, anaknya meninggal, dia rasa sedih, dia rasa nak doa kat Allah, anaknya sakit, dia pergilah, nak pergi masjid lah. Tapi tak pandai nak semayang, tak semayang pun. Ini yang jadi pemimpin masyarakat hari ni, tak semayang. Jadi al-hukmu tu dah jatuh, hukum pemerintahan, politik, siasah Islam dah jatuh. Yang last sekali solat pun dah jatuh. Ni sekarang ni, hari ni. Jadi kita tak rasa bahaya ke lagi? Orang yang kita nampak sebagai pemimpin, orang yang kita nampak sebagai orang tokoh, tak sembahyang. Kita tak rasa bahaya ke? Bahaya sangat ni. Dan semua itu dalam perancangan jahat iblis. Allah gambarkan mereka buat perancangan jahat. Inilah dia perancangan jahatnya. Jadi kita dedahkan. Ini kan ada pula yang kata konspirasi pula. Ini bukan konspirasi, cuba cek lah apa saya cakap ni. Baik. Ya sebab itulah tuan-tuan perempuan, rahmati Allah Ta'ala, sikap anak muda kita. Saya baca sikit. Apa anak muda ni, pemimpin anak muda ni. Kan? Bagaimana pada hari pengundian? Nak mengundi tak? Yang kata 28% tadi tu, ataupun 29% tadi tu, 67.5% kata akan turun mengundi apa pun jadi. Apa maksud dia? 67.5. Katakanlah mereka 6 juta, saya kira sekejap. 6 juta katakan, kali 67, katalah 7%. Subhanallah. 67%, 0.5, katalah 70% kata akan turun mengundi. Maknanya bukan 4 juta akan turun mengundi walau apa pun jadi. Bila dia nak turun mengundi walau apa jadi, maknanya apa? Maknanya dia nak pilih benda yang melawan arus yang ada pada hari ini kepada orang tua-tua dia. Wallahu alam. 11 tidak akan turun mengundi, 11% tak akan turun mengundi. Kalau hari itu ada kerja, kuliah ke apa, 11% tak mengundi. 9.1% tidak akan
mengundi kalau jarak jauh ni yang tak ni lah. 5.7% tidak akan turun mengundi kalau ada masalah banjir apa tak turun. 5.7% je. Jadi buat undi masa banjir ni tak akan menghalang orang. Ada 4.5% tidak berminat mengundi, bosan dengan politik. Jadi 4.5%. Lebih kurang 5% lah kata. Dan 2.3% tak layak mengundi. Jadi nak sebut kat sini, maknanya anak muda kita ni kan, yang dikatakan bahaya ni, bahaya ni kan, salah satunya ialah perancangan mereka tadi. Ini bahaya pertama. Jadi mereka merancang secara komprehensif. Ulama lesu, tak nak bincang. Ulama tak nak bincang, lesu. Tak nak mengambil posisinya sebagai ulama untuk memimpin penyatuan umat. Benar-benar membina kebangkitan, berjuang perjalanan Allah. Banyak cerita benda-benda biasa-biasa je. Apa dia, semayang tak semayang, itu je. Benda tentang kebangkitan, tarbiyah, membina diri, dakwah, perjuangan tak disentuh. Apalagi nak cakap lawan Dajjal. Lawan Dajjal ni dia kata, kan, lambat lagi Dajjal nak keluar. Kemudian pemimpin pula semayang pun tidak. Sebab tu pemimpin ni sebelum nak pilih dia tengok semayang ke tak semayang. Kalau dia tak semayang, tak payah fikir nak pilih langsung lah. Tengok orang semayang. Ini contoh lah, contoh. Jadi nak sebut kat sini, pemimpin pula tak semayang. Pemuda-pemuda pula dah jadi kapitalis, jadi sekular. Tokoh-tokoh mereka. Yang biasa-biasa banyak lagi ni. Kita sebab tu dakwah kena buat dakwah. Kena buat program untuk pemuda. Kena buat satu sistem untuk bantu pemuda. InsyaAllah kami nak buat ni. Saya ajak semua supaya kita bersama-sama buat. Kami ada planning untuk nak buat solusi untuk pemuda ni, insyaAllah. Saya ajak semua yang ada, mari join sama-sama. Kita bantu balik, bina balik anak-anak muda kita ni. Kemudian dari sudut yang lain-lain, ekonominya apa sebab itu pecah habis. Baik, itu satu ancaman. Ancaman yang kedua ialah tentang bahaya perpecahan di kalangan orang Islam. Ini saya akan sentuh besok kot. InsyaAllah kalau Allah izin ada, kita akan sentuh besok. Bahaya yang kedua dan bahaya yang ketiga. Bahaya yang ketiga ialah serangan antarabangsa. Jadi insyaAllah kita akan tengok balik bagaimana kita sebenarnya sedang diancam. Dan bila kita sedang diancam, maka kita kena faham satu ancaman. Apa ancaman itu? Dan ancaman ini telah berlaku daripada 500 tahun dulu. Dah rancang dah, Nusantara ni akan bangkit. Nabi dah sebut dah, akan bangkit daripada timur. Nusantara ni, dia ingat si Iblis tak tengok ke? Ingat Dajjal tak tahu ke? Kita ingat, kita je, kita bangkit-bangkit. Tapi kita tak tahu, kita nak bangkit semayang pun tak. Pemuda-pemuda silat kita ni, orang silat, orang apa semua ni. Pemuda-pemuda kita yang NGO dan sebagainya. Cakap berapi-api. Kan, tolak vaksin, tolak ni. Kita hanya tak mahu ni. Tetapi semayang, tengok semayang. Semayang main-main. Semayang tidak jaga, tak jaga khusyuk dalam salat. Tak jaga ikhlas. Mana Allah nak bagi menang? Itu semua ikut arus belaka. Habis. Jadi ini bahaya yang pertama, kita duduk dalam perancangan mereka. Bila kita duduk dalam perancangan mereka, kalau kita tak keluar dari perancangan mereka, kita tak tahu pun apa yang mereka rancang jahat kat kita, maka kita akan hanyut dengan arus. Arus akan hanyutkan kita. Ini satu benda yang penting. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita fikir sungguh-sungguh, ujiannya besar. Dia berhajat pada persiapan yang besar. Al-iman, persiapan iman. Kita benar-benar mentauhidkan Allah. Benar-benar kenal Allah. Benar-benar melaksanakan ibadah yang sahih. Melaksanakan ibadah yang sahih sehingga melahirkan akhlak yang baik. Melahirkan akhlak yang baik sehingga melahirkan kekuatan untuk berjuang. Dan istiqamah dengan perjuangan. Ini siasah kebangkitan. Bukan siasah ni kita mengundi. Mengundi itu sistem dia. Kita tompang sistem dia tu. Tak malu ke kita tompang sistem dia? Sedangkan sistem kita lebih baik, lebih tinggi. Jadi kita pergi situ, kita pergi tadi itu bukan sebab kita tak tompang dia. Sebab kita nak selesaikan dakwah kita, tarbiyah kita dan perjuangan kita. Nak selesaikan yang itu.
Ini sebahagian daripada kaedah syarak. InsyaAllah, jika ada keizinan, kita akan jumpa besok malam, besok hari Selasa. InsyaAllah kita cubalah. Saya akan sambung perbincangan kita ni, bahaya dan ancaman. Kemudian kita tengok pula mungkin ada cadangan-cadangan yang kita boleh buat secara bersama-sama, insyaAllah. Kita akan cuba bagi kaedah-kaedah syarak yang telah sebenarnya ulama' dah banyak tulis dah kaedah syarak. Saya ni cuma sampaikan aja. Saya cuma sampaikan aja. Apa yang Nabi sebut, semua dah ada dah. Kita sampaikan aja. Saya tengok sikit, saya kumpulkan, sampaikan. Itu je. Kita bukan orang yang pandai macam Yusuf Qaradawi, bukan. Jadi sebab tu kita tengok balik apa yang ulama' dah hurai dan apa yang Rasulullah SAW dah bagi. Kita tengok balik, kita ikut aja. Semua dah ada dah. Semua dah ada, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tuan-tuan dan puan-puan Allah, saya minta maaf soal saya tinggi hari ini. Sebab saya nak menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa sangat serius, keadaan bahaya sangat serius. Ini pula kita hanya terbabit dengan banyak macam fitnah macam-macam ni. Jadi kita nak kena sama-sama membina kekuatan kita, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nasrati syari'atik. Fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jammirit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati fi sabilik ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka liman la na'lam. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.